Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin alaihimus salatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya'i was salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini kita masih lagi berada dalam keadaan bernyawa. Masih lagi kita dapat gunakan anggota-anggota yang Allah anugerahkan kepada kita. Mata masih boleh lagi melihat, telinga masih lagi boleh mendengar, tangan masih lagi boleh mencapai, kaki masih boleh lagi berjalan walaupun dah jengkut-jengkut. Setengahnya saya tengok tu dah bertongkat, dah serupa dengan saya juga bertongkat. Tapi masih lagi boleh berjalan, alhamdulillah. Masih ada nyawa lagi. Mudah-mudahan kita akan dapat menggunakan nyawa yang tak lama lagi ni dalam keadaan kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hambanya, sehinggalah Allah iktiraf kita sebagai hamba dia dan dapat kita ganjaran yang Allah janji bagi mereka-mereka yang Allah iktiraf sebagai hambanya, iaitu apa balasannya? Syurga. Nak akan syurga mesti kita dapat pengiktirafan dari Allah bahawa kita ni hamba dia. Kerana Allah khabar dalam hadis qudsi, apa kata Allah? A'dadtu li ibadi. Aku sediakan untuk hamba-hambaku. Siapa hamba-hambaku tu? Ini semua ni. Maksud saya lah. Semua hamba-hamba ni. Mudah-mudahan Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Fiha, di dalam syurga tu, ma la ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, dan sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Telinga tak pernah dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita. Terlintas tak tahu. Tak dapat bayang kan. Susah kan nak menceritakan, nak bayang tak ada.
Itu dia perkara yang akan Allah sediakan di syurga. Di syurga itu perempuan ada 99% lagi nikmat yang Allah tunggu untuk kita. 1% di dunia aja. Yang kita berkebut ni, sampai bergaduh, sampai bertumbuk, sampai bertampar-tampar, sampai berbunuh-bunuh, sampai berperang-perang, nak ngejar satu nikmat dia. Sekarang ni, tengok orang Yahudi tu, memerangi orang Palestin. Nak ngejar satu nikmat lah, nak nunggu satu negara Palestin tu. Sedangkan negara Palestin tu, besar kinta untuk sampai. Alih benar, kecil benar. Dia nak buat 1% saja. Sampai berperang-perang, sampai bunuh-bunuh. Sedangkan Allah sediakan di syurga besok berapa peratus? Lagi 99%. Yang mana lebih baik? Yang 99% ke yang 1%? Tentulah tak payah jawab lah ya. Semua orang tahu dah. Yang 99% lah lagi baik. Apa yang tak ada semua ada. 99 kali ganda daripada apa yang ada dalam dunia ni. Makanan 99 kali ganda. 99% kali ganda, bukan 99 bilangan ya, peratusnya. Pakaian 99% lagi gandanya. Keseronokannya 99% lagi gandanya. Hiburannya 99% lagi gandanya. Yang ada di dunia ni hanya berapa peratus? How many percent? 1% only. Yang kita rebut-rebut raya benar. Ya? Jadi orang cerdik dia nak merebut 1% ke nak merebut 99%? Tentulah 99%. Dan syukur juga kita sekarang ni kita dah sampai ke bulan Rajab. Bulan apa? Sekali lagi, bulan apa? Rajab, bukan Rejab. Ro datar ro ke ro datar re? Ngapa jadi Rajab? Bukan Perak aja, satu dunia, satu Malaysia ni. Tak ada yang katakan Rajab. Yang sebenarnya apa? Re. Sebenarnya ro ke re? Ro. Rajab. Tapi orang Melayu memang suka ngubah. Ya ke dah? Ya. Orang Melayu macam itulah kerjanya, ngubah aja. Rajab jadi Rajab. Masjid jadi apa? Masjid. Begini. Mana tak Rajaannya masjid min sin jin dal. Masjid. Kenapa jadi masjid? Selasa jadi Selasa. Ayahnya bagi nama yang amat sedap, Abdullah. Dapat orang Melayu apa? Dolar begini. Abdul Qadir, sedap tu hamba yang berkuasa. Abdul Qadir. Dapat orang Melayu apa? Kadio begini. Sikit jauh bezanya. Orang Kedah lagi teruk. Melayu juga. Kadiang begini. Itu memang orang Melayu memang suka ngubah ya. Ni Rajab jadi Rajab. Ya. Ihsaniyah, patutnya ihsaniyah, apa orang Melayu ihsaniyah begini. Rumi pun dia jenis ihsaniyah, surau ihsaniyah dia. Ini muncul tak ada buat nama surau ihsaniyah. Pada bukannya orang Melayu memang suka ngubah apa tu? Jadi Ada satu surau tu dipanggil ikhwaniyah. Patutnya apa? Ikhwaniyah. Jadi jauh biasanya. Ada surau di kampung lah, susah kampung mana-mana. Carilah mana tu ya. Surau ikhwaniyah tu I-K-H. Ayat Quran berubah dah meh. Kita baca liila fi Quraisy. Baca 1 2 3 liila fi Quraisyin ila fihim apa? Reh datang setempat reh pada mana ada reh? Rihlatas syita'i was saif. Tapi kalau orang Melayu macam rihlatas syita'i was saif. Mana tak reh? Ihdinas siratal mustaqim. Orang Melayu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu kerja orang Melayu suka ngubah-ngubah ya. Alright. Kita syukur kita berada di bulan Rajab.
Bulan Rajab ni bulan yang penting dalam kalender Islam. Kata Nabi apa? Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Dan Syaban itu bulan aku. Aku siapa? Yang cakap tu siapa? Nabi. Ya. Wa Ramadana syahri. Dan bulan Syaban itu bukan Ramadan, wa Sya'bana syahri. Bulan Syaban itu bulan aku. Nabi punya bulan. Wa Ramadana syahru ummati. Dan Ramadan tu bulan umatku. Bulan kita, bulan Ramadan. Tak lama lagi kita akan berhadapan dengan bulan Ramadan. Nak melatih kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Boleh tak Ramadan melatih kita menjadi orang yang bertakwa? Sekali lagi, boleh ke tak boleh Ramadan melatih kita menjadi orang bertakwa? Boleh benar. Berbagai-bagai latihan di bulan Ramadan tu. Di hujungnya nanti, kalau kita ikut betul-betul, ikhlas, mata-mata kenal Allah, garanti kita akan jadi orang yang bertakwa. Tak kita nak jadi orang bertakwa? Perempuan, tak kita nak? Ngapa tak takwa? Ngapa tak jadi orang yang bertakwa? Bihun tak boleh makan. Nasi tak boleh makan. Air sirap tak boleh minum. Kopi tak boleh minum. Takwa mak apa? Dah, tadi tak. Dah tahu tak tahu apa gunanya. Ngapa nak jadi orang takwa? Kerana orang bertakwa sahaja yang dijamin Allah untuk masuk ke dalam syurga. Nak masuk syurga kena jadi orang bertakwa. Apa kata Allah? Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu sentiasa berada di darjat yang selamat, kedudukan yang selamat, posisi yang selamat, pangkat yang selamat. Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun, di dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Ada air pancut di syurga. Nak kita nak? Tapi untuk orang bertakwa. Kalau semua ni bertakwa tu dapat syurga insya-Allah. Takwa tu apa? Tanda orang takwa tu apa? Nak kita nak jadi orang takwa ni? Apa tandanya? Buat segala yang disuruh. Okey? Tinggalkan segala yang dilarang. Ingat perkataan segala tu. Jangan buat yang disuruh, buat juga yang dilarang. Mayang rajin, ngumpat pun rajin. Itu bukan takwa. Itu menyampur adukkan yang hak dengan yang batil. Baca Quran rajin, dangdut pun rajin juga. Itu bukan takwa. Zikir rajin. Lagi? Ngumpat pun rajin juga. Itu bukan takwa ya. Okay, apa? Baca Quran rajin, nyemur kain, ketan hadiah juga. Itu bukan orang takwa. Dia nak buat segala yang disuruh, tinggalkan. Perkataan apa tadi? Tinggalkan segala yang dilarang. Baru jadi orang takwa. Bila takwa baru dapat syurga. Itu janji Allah ya. Baik, untuk pagi ini kita sambung penghujungnya, penutupnya. Lepas ini tamatlah kontrak saya dengan perempuan. Penutupnya iaitu ini suatu kesempurnaan. Jumpa ke apa yang saya nak baca ni? Last kali ya. Ini suatu kesempurnaan. Pesanan terakhir Imam Al-Ghazali. Last kali Imam Al-Ghazali. Ini pesanan terakhir ni. Dalam kitab dia, macam-macam kita ada Bidayatul Hidayah di antara karangan Imam Ghazali. Baik. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Apa arti rahimahullah ta'ala? Mudah-mudahan diberi rahmat Allah ta'ala kepadanya. Ya? Rahimahullah ta'ala. Nak rahmat Allah ta'ala. Kenapa nak rahmat? Kerana kalau kita dapat masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Bukan dengan pahala ibadah kita. Bukan dengan pahala semayang tadi. Bukan dengan pahala ngaji kejap ni. Saya pun bukan kerana pahala saya ngajar ni. Tak ada. Saya ni boleh dapat masuk syurga kalau Allah bagi saya rahmat. Baru dapat masuk syurga. Perempuan itu juga.
Kalau Allah bagi rahmat, baru dapat masuk syurga. Kalau tidak, jangan perasan. Jangan mimpi masuk syurga. Ya? Ini begitu. Sebab Imam Ghazali itu rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah rahmati dia. Apa katanya? Wa dzal qadru yakfika ya fata fi bidayatil hidayah fajarrib biha nafsaka fa innaha salasatul aqsami qismun fi adabi ta'ati wa qismun fi tarkil ma'asi wa qismun fi mukhalatin al-khalqi wa hiya jami'atun li jami'i muamalatil abdi ma'al khaliqi wal khalq. Dan kadar ini, had inilah kitab kita ni, had ini aja. Nah, dia ngajar kita bab tauhid, sebahagian dari fiqh, bukan semuanya, sebahagian aja dalam kitab ni, ya. Dia ngajar kita macam mana semayang, macam mana puasa. Tapi yang lain tak ada, muamalat tak ada, perniagaan tak ada, jual beli tak ada. Kalau nak, cari kitab yang lebih besar. Nampak apa kitab lebih besar daripada kitab ni? Di antaranya, kalau nak karangan Imam Ghazali, namanya apa? Ihya Ulumuddin. Bab zakat, tak ada ni kitab ni. Yang ada puasa ada. Zakat tak ada. Haji tak ada, umrah tak ada. Jadi hari ni aja. Jadi kerana belum tak selesai lagi sebenarnya fardu ainnya kalau kita tamat kitab ni, ya. Tapi cukuplah tu. Itu kata dari Imam Ghazali, ya. Nama kitabnya Bidayatul Hidayah. Ini abang kepada Bidayatul Hidayah. Kitab yang sebenarnya induknya Bidayatul Hidayah. Ya. Ada pernah baca kitab tu? Bidayatul Hidayah? Tak ada. Ustaz Khairul Alimi selalu baca kitab tu, ya. Ustaz Khairul Alimi dia ngajar, tak boleh, dia tak ngajar je. Dia ada jawatan dalam politik, tak boleh ngajar. Dia selalu ngajar kitabnya Bidayatul Hidayah. Saya pun ngajar tu banyak tempat tu, ya. Itu kitab pendek-pendek je, ringkas-ringkas je, ya. Yang hamba terjemahkan akan masalahnya itu di dalam kitab ini. Dan kitab ini kitab apa ni yang kita baca ni? Apa nama kitab ni? Hidayatul Salikin, ya. Dalam kitab ini katanya, yang hamba terjemahkan akan masalahnya itu di dalam kitab ini. Hai orang-orang yang baru belajar. Siapa baru belajar? Kita lah, termasuk saya ngajar pun baru belajar juga. Hai orang-orang yang baru belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ilmu apa? Ya Allah, diam lagi. Ilmu tasawuf tu ilmu apa? Ilmu bilang 1, 2, 3, 4, 5 itu ilmu tasawuf kan? Apa dah? Ilmu masak, ya? Cuma nak goreng bihun, ya, gitu kan? Itu tasawuf kan? Belajar buat apa? Kita dulu dah tamat dah bab tasawuf ni. Apa kita belajar babnya? Bab hati. Bab apa? Sifat-sifat mahmudah. Apa mahmudah? Ya Allah, diam lagi. Sifat mahmudah sifat apa? Sifat yang terpuji. Nah, seperti apa? Sabar, lagi redha, lagi tawakal, syukur, ikhlas. Itu sifat-sifat apa keluarnya? Mahmudah. Dan kita belajar sifat-sifat mazmumah. Sebut mazmumah. Apa itu mazmumah? Sifat-sifat yang dikeji. Sifat yang tak baik. Sifat yang jahat. Yang Allah murka. Seperti apa? Kita sebut satu sifat mazmumah. Satu aja apa? Begitu banyak satu pun tak boleh sebut. Apa? Dengki. Ngumpat bukan sifat. Ni sifat. Dengki. Lagi? Pemarah. Lagi? Ya Allah. Riak. Lagi? Ujub. Lagi? Takabur. Ya Allah. Saya seorang ngabahnya lah dah, ya.
Itu namanya sifat-sifat mazmumah. Kita tu belajar tasawuf tu. Dan mengenal nafsu. Mengenal nafsu diri kita tu. Ada yang nafsu lawamah, nafsu amarah, nafsu mutmainnah. Itu namanya tasawuf. Mengenal pekerjaan hati. Yang kita belajar buat semayang, puasa. Itu apa? Apa keluarnya? Apa keluarnya? Buat semayang, buat puasa, buat zikir, buat takbir. Itu namanya apa? Fiqh. Belajar buat Tuhan. Wujud, qidam, baqa itu belajar apa? Tauhid. Jadi semua nak apa ni? Nak beres tu. Tauhid nak beres, fiqh nak beres, tasawuf nak beres. Ini pun tasawuf juga. Kita kena belajar tasawuf ni. Yang baru belajar ilmu tasawuf, memadalah ia akan dikau di dalam permulaan hidayah. Permulaan kita ni hidayah. Mula-mula nak kenal. Mula-mula nak dapat petunjuk hidayah. Maka cuba olehmu dengan dia akan dirimu. Buat dulu, amal dulu. Yang sikit ni kita amalkan dulu. Tauhid macam mana, fiqh macam mana, tasawuf macam mana, amalkan dulu. Kerana dia mula-mula baru nak morek, baru nak nerai. Amalkan dulu. Permulaan hidayah tadi. Maka cuba olehmu dengan dia akan dirimu. Kerana bahawasanya kitab Bidayatul Hidayah itu terbagi 3 bahagi. Kitab ini sopa je lah. Kerana kitab ini abang daripada kitab Bidayatul Hidayah. 3 bahagi. Ini pun 3 bahagi juga kitab yang kita baca ni. Iaitu Hidayatul Salikin ni 3 bahagi. 1 bagi mengerjakan segala taat yang zahir. Belajar semayang. Ada tak belajar semayang kitab ni? Orang Batu Karang ni tak tahu. Yang orang taman sosial tahulah. Dia tamat sana tak namanya. Orang Batu Karang ni tiba-tiba dah penghujung je. Dia tak ada dari mula. Tapi siapa yang mengikuti dari mula, taman sosial ada tak belajar buat semayang? Ada tak belajar buat puasa? Ada tak belajar buat zikir? Ada belakang ya. Itu apa ni? Itu dia. Yang pertama mengerjakan segala taat yang zahir. Apa taat yang zahir? Yang nampak di kita. Semayang zahir lah tu. Untuk aurat zahir lah tu. Puasa zahir lah tu. Itu yang nampak di kita. Itu zahir. Mengerjakan segala taat yang zahir dan taat yang batin. Yang batin apa? Apa taat yang batin? Syukur, redha, tawakal, qanaah. Itu yang taat yang batin ya. Dan bahagian yang kedua, pada meninggalkan segala maksiat yang zahir. Apa maksiat yang zahir? Apa maksiat yang zahir? Mencuri, lagi berzina, lagi minum arak, lagi merompak, lagi apa? Tak ada yang lain. Maksiat yang zahir, yang nampak di kita. Seperti nyemur kain. Dah pandai. Itu maksiat yang zahir. Nampak tak? Nampak ada orang nyemur kain ke tanda dia. Nampak tak? Yang zahir ke batin tu? Zahir lah tu. Maksiat yang zahir ya. Dan yang batin juga. Maksiat yang batin tadi. Maksiat dalam hati ni. Ujub, riak, takabur, dengki, pemarah, dan sebagainya. Itu maksiat yang batin. Dan bahagian yang kedua, pada meninggalkan akan segala maksiat yang zahir dan maksiat yang batin. Nak tinggalkan. Kita belajar dulu macam mana nak meninggalkan maksiat yang zahir tu. Macam mana nak meninggalkan maksiat yang batin. Sudah kita belajar dulu, dah habis. Dan bahagian yang ketiga pula, pada menyatakan adab bercampur dengan Khalik. Itu dah kita baca. Adab bercampur dengan pencipta kita. Macam mana adab kita dengan Allah Ta'ala. Adab mengaji macam mana, adab baca Quran macam mana, adab nak semayang macam mana. Itu bergaul dengan Tuhan ya. Dengan Khalik. Khalik tu bukan minum Khalik. Khalik tu apa? Pencipta kita. Siapa pencipta kita? Perempuan ni siapa menciptanya? Allah. Saya siapa menciptanya? Allah. Semua kita ni dicipta oleh Allah Ta'ala. Itu namanya Khalik. Khalik tu yang pencipta. Dengan makhluk.
Makhluk tu apa? Yang dicipta. Kita ni makhluk belaka. Manusia makhluk, binatang makhluk, awan makhluk, matahari makhluk, lembu makhluk, itu makhluk dicipta. Yang ni kitab Bidayatul Hidayah menghimpunkan ia bagi perhimpunan muamalah. Muamalah tu artinya apa? Pergaulan sesama manusia, itu muamalat. Macam mana jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Hutang-hutang, itu muamalat hamba serta Tuhannya. Dengan Tuhan pun ada muamalat, ada jual beli dengan Tuhan juga. Tuhan beli ibadah kita ni dengan harga apa? Syurga. Tuhan beli ibadah kita ni bagi apa? Apa Tuhan nak bagi? Kita semayang, Tuhan nak bagi apa? Syurga. Kita puasa, Tuhan nak bagi apa? Syurga. Itu harganya syurga. Itu muamalat tu. Kita berniaga dengan Tuhan. Ya. Dan Tuhannya yang menjadikan ia akan dia dan muamalat serta makhluk, serta perhubungan Allah dengan makhluk yang dijadikannya. Dan perhimpunan yang ketiga bagi ini dinamakan dia ialah takwa. Bila kita buat yang tiga-tiga tu betul belaka, tauhidnya betul, fiqahnya betul, tasawufnya betul, jadilah kita orang yang bertakwa. Nak kita nak? Siapa tak nak angkat tangan? Saya nak angkat gambar, orang tak nak. Saya tak nak jadi orang takwanya. Nantak je saya pasal nakir. Angkat tangan, tengok mana orang. Nak angkat gambar, nak masuk dalam TikTok. Ini TikTok tak? Mudah-mudahan batu karang ni lain elok. Tadi saya buat TikTok ni kan dapat 4 second aja. Video pagi tadi, bila subuh tadi, saya ngaji belah temu. Lain tak ada. Saya pun tak sedar. Tengok-tengok ada 4 saat je ada. Jadi video apa 4 saat? Pasang terus habis. Pasang terus habis. Ini tak tahu tengok berapa lama tahan batu karang ni. Tapi selalunya okey lah. Itu TikTok tu. Tak bukan benda TikTok. Ya Allah, dia main. Tak ada handphone ke mana? Facebook tau. Dari TikTok boleh proses boleh Facebook ya. Ini tak tahu berapa lama boleh tahan ya. Itu dah. Jadi siapa yang tak nak takwa, angkat tangan. Saya nak tengok. Nak angkat gambar je. Mana khabar. Nak masuk dalam TikTok. Orang ini tak nak takwa. Orang ini nak masuk neraka. Ada? Enggak lah. Namanya Minah ada. Ini bukan Minah ini, Minah lain ya. Okey. Dan perhimpunan yang tiga ini bagi ini dinamakan dia takwa. Dan dinamakan akan dia agama Islam. Agama yang sempurna. Nak sempurna agama Islam kita tu, mesti ada tauhid, mesti ada fiqah, mesti ada tasawuf. Baru sempurna. Baru selamat. Dan inilah bekal kita. Itu bekal nak kita bawa kat akhirat masuk. Apa bekalnya? Takwa. Allah khabar dalam Quran. Wa tazawwadu, dan cari oleh kamu akan bekalan. Apa bekalan nak bawa balik? Udah mati tu nak bawa balik apa? Bekalan nak bawa balik? Nak bawa duit ke? Mati bawa duit ke? Bawa nasi lemak? Bekalan nak bawa ni? Bawa roti? Macam mana? Bawa pulut? Bawa apa? Mi rebus? Apa nak bawa? Takwa lah nak bawa balik. Nak bawa apa sekali-kali? Nak bawa apa? Takwa. Siapa ngabar ni? Tuhan ngabarnya. Kata Tuhan apa? Wa tazawwadu, dan cari oleh kamu akan bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu bawa balik ialah sifat takwa. Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Itu yang nak bawa balik. Kita dah masuk dalam kubur tu, 3 ngikut kita. Yang pertama, harta kita dibawa dama, tokah kita dibawa dama, kasut kita dibawa dama, selipar kita dibawa dama, basikal kita dibawa dama, motor kita dibawa dama. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga kita. Anak kita ikut sama, adik-adik kita ikut sama, kalau ada mak-mak ikut sama, kalau ada bapak-bapak ikut sama. Dan yang ketiga, amalan kita. Amalan kita ikut sama. Semayang kita ikut sama, puasa kita ikut sama, baca Quran kita ikut sama, wirid kita ikut sama, zikir kita ikut sama. Balik je dah, lepas hantar kita ke kubur tu, 2 daripadanya balik terus. Siapa dia balik? Yang pertama, harta kita balik.
Lagi yang kedua, keluarga kita balik. Tinggal kita ni dengan satu je tinggal. Apa yang tinggal? Apa yang tinggal? Amalan kita tinggal. Kalau baik amalan kita, dibalas dengan kebaikan. Faham ke saya kat sana? Saya ni cakap Jepun ke cakap Melayu? Kau tak faham je benar-benar pun. Mana kau orang tak faham, saya nak tengok mana kau faham. Nak ngembuskan telinga. Nak dimbuskan telinga bagi dia faham. Ya? Jadi yang tinggal apa? Amalannya. Jadi kita nak tinggal amalan yang baik ke amalan yang jahat? Amalan yang baik lah. Itu yang ada. Kalau amalan jahat apa ya? Itu neraka pergi. Ya? Itu dah. Itu bila dah mati tu. Itu suruh cari bekal tu. Inilah bekal kita di dalam akhirat. Yang disuruh oleh Allah Ta'ala bagi segala orang yang mukallaf. Apa kata mukallaf? Ya Allah, dah jenuh ngajarnya. Apa kata mukallaf? Orang yang wajib mengerjakan perintah Allah. Siapa belum mukallaf angkat tangan? Semua mukallaf dah. Saya mukallaf dah. Perempuan mukallaf dah. Yang tak ada mukallaf mana dia? Tak nampak mana? Ada budak kecil. Itu bukan mukallaf. Tanda mukallaf tu ada 4. Yang pertama akil. Bukan ustaz akil. Ustaz akil tu penasyid. Ini akil. Katanya akal yang sempurna. Boleh fikir dengan betul. Itu akil. Tidak terlalu bodoh dan tidak pula gila. Ada yang bodoh sekali. Apa yang bodoh benar ada? Sama tak tahu. Itu bodoh benar. Tak kenal. Yang ini dua-dua. Yang ini apa? Yang ini dua-dua. Yang ini tak lembu. Kata dua-dua itu kata tak lembu. Tak lembu kata yang dua-dua. Ada yang apa tu? Angkat tangan. Tadi mana tak adalah bodoh benar. Yang kedua. Apa? Tanda yang kedua. Yang kedua. Balik. Apa kata balik? Balik koma. Apa kata balik? Cukup umur. Cukup umur. Berapa umurnya? 15 tahun hijrah. Ada yang belum 15 tahun hijrah angkat tangan. Jadi dah cukup ke belum umur perempuan ni? Sudah cukup ke belum? Cukup umur. Berarti mukallaf lah tu. Tanda cukup umur tu apa? Umur dah cukup 15 tahun. Itu hijrah ya. Kalau belum 15 tahun, umur 9 tahun ke 10 tahun ke ya. Paling rendahnya 9 tahun. 10 tahun, 11 tahun umpamanya, belum 15. Tapi ada tanda-tanda dia. Datang haid umpamanya. Itu mukallaf tu. Atau mimpi bersetubuh dan keluar mani. Mukallaf tu. Itu 2 tanda bagi orang perempuan. Bagi orang lelaki 1 tandanya apa? Bagi orang lelaki 1 tandanya. Kalau belum sampai 15 tahun. Apa tandanya? Bersetubuh, mimpi bersetubuh. Bukan subuh betul. Mimpi bersetubuh lalu keluar mani. Mukallaf tu. Orang perempuan 2 tanda. Mimpi bersetubuh dan keluar mani 1. Yang kedua, datang haid. Tahu haid? Darah yang keluar dari tubuh manusia setelah berumur 9 tahun atau lebih ya. Setiap bulan ada keluarnya tertentu. Itu mukallaf tu. Keluar tu. Udah keluar haid belum ni? Udah ada belum? Belum. Yang udah kering tu dulu ada keluar tak? Sampai belum keluar angkat tangan. Itu tanda ada 2 ya. Balik. Akil balik ya. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga. Dia ada 4 tanda ya. Tanda yang ketiga. Dia sedar. Tak mulai tadi umur 15 tahun. Yang kedua balik. Yang ketiga sampai seruan Islam padanya. Sampai seruan Islam padanya. Itu yang ketiga ya. Dia tahu tentang Islam. Dia tahu tentang sembahyang. Dia tahu tentang apa? Yang pertama tadi umur. Yang kedua akil. Yang ketiga balik. Itu tadi ya. Yang keempat. Yang keempat. 4 tanda tadi ya. Yang pertama umur 15 tahun hijrah. Yang kedua akil. Akalnya sempurna. Yang ketiga balik. Balik tu apa? Ada tanda-tanda dia. Sudah cukup umur. Ya.
Itu yang ketiga. Yang keempat, sampai suruhan Islam padanya. Dia tahu tentang sembahyang. Dia tahu tentang puasa. Dia tahu tentang menutup aurat dan sebagainya. Jadi orang tu dah kira mukallaf. Ini semua ni apa ni? Semua ni apa? Termasuk yang cakap ni. Apa dah? Mukallaf. Sebut. Kalau tulis Jawi tu min kaf lam fa. Jangan baca maklaf. Salah. Mukallaf. Ya, mim dapat mu. Kaf lam sadu dia tekal. Lam fa dia taslaf. Mukallaf. Itu dia. Bila mukallaf wajib membuat benda yang disuruh oleh Allah dan wajib meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu mukallaf ya. Mana dia? Menghimpunkan dia bagi perhimpunan muamalah hamba serta Tuhannya dan menjadikan dia akan dia dan muamalat serta makhluk. Dan perhimpunan yang ketiga bagi ini dinamakan dia akan takwa dan dinamakan akan dia agama Islam, agama yang sempurna. Dan inilah bekal. Ya. Bekal kita dalam akhirat yang disuruh oleh Allah Ta'ala akan segala yang mukallaf tadi, cerita mukallaf tadi ya. Mengambil akan dia dengan firman-Nya. Itu yang saya bacakan tadi. Apa ayat tadi? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu, dan cari oleh kamu akan bekalan, maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu cari ialah sifat takwa. Dan ambil oleh kamu akan bekal kamu di dalam akhirat, maka bahawasanya yang sebaik-baik bekal dalam akhirat itu iaitu takwa. Surah Al-Baqarah ayat 197. Yakni takut akan Allah Ta'ala, iaitu berbuat taat dan menjauhkan akan segala maksiat dan berbuat kebajikan bagi segala hamba-hamba Allah. Bukan dengan Allah saja, dengan orang lain begitu juga, dengan kawan-kawan, dengan sekampung, dengan adik-beradik, dengan suami isteri, buat baik dengan mereka. Ya, itu orang takwa lah tu. Yakni takut akan Allah, iaitu berbuat taat dan menjauhkan akan segala maksiat dan berbuat kebajikan bagi segala hamba Allah. Segala hamba Allah Ta'ala yang lain. Termasuk binatang, buat baik dengan kucing, buat baik dengan kambing, buat baik dengan lembu dan sebagainya. Lagi apa? Fa in ra'aitaha hunasibatan li nafsika wa ra'aita qalbaka ma'ilan ilaiha raghiban fil amali biha fa'lam annaka abdun nurullah qalbaka bil iman wa syarha bihi sadraka wa tahaqqaq an hadhihi al bidayatil nihayah wa waradha asraran wa aghwaran wa mukashafatin wa qad awda'naha fi kitabin Ihya'i Ulumuddin. Fastaghil bitahsili. Maka jika engkau lihat akan kitab Bidayatul Hidayah dan mengamalkan barang yang di dalamnya, munasabah bagi diri, munasabah bagi dirimu. Betul, munasabah bagi dirimu, yakni berkenan dirimu itu akan dia, dan engkau lihat akan hatimu cenderung kepadanya, nak buat apa yang suruh, tinggalkan sekali yang dilarang. Itu nama cenderung ya. Lagi gemar pada mengamalkan akan dia, ngaji suka, mayang suka, baca Quran suka, selawat suka. Macam perempuan aja lah. Ya, suka lah. Ngaji suka ke tak? Ya ke benar? Ataupun nak nunggu bila nak habis. Betul ke? Seronok ngaji. Kalau seronok, itu maknanya suka lah tu ya. Itu patutnya apa itu? Mengamalkan akan dia. Bila kita apa itu, cenderung kepadanya, lagi gemar pada mengamalkan akan dia. Maka ketahui olehmu bahawa engkau itu hamba yang telah diterangkan oleh Allah akan Allah Ta'ala akan hatimu. Artinya hati itu terang tu. Orang hati terang seronok semayang, seronok zikir, seronok puasa.
Tambah bulan Rajab ni. Bulan Rajab ni suruh kita apa? Puasa sunat. Ada pernah puasa sunat? Saya tak jawab lah, saya tanya je. Ada pernah puasa sunat bulan Rajab ni? Atau biar langsung tak puasa sehari pun dah? Kalau boleh biar puasa selama 15 hari di bulan Rajab ni. Tak boleh 15 hari tak apa, 14. Tak boleh 14 tak apa, berapa? 13. Tak boleh 13, 12. Tak boleh 12, 11. Tak boleh 11, 10. Tak boleh 10, 9. Tak boleh 9, 8. Tak boleh 8, 7. Tak boleh 7, 6. Tak boleh 6, 5. Tak boleh 5, 4. Tak boleh 4, 3. Tak boleh 3, 2. Tak boleh 2, 1. Kalau sehari pun tak pernah. Betul saya cerita tentang Islam je. Ya. Pada sunat, jual je lebih biar dengan sunat. Alah sunat kan wajib je betul kan? Jadi orang bertakwa tak ada apa tu. Dia buat yang sunat-sunat tu. Ya. Jadi mana yang terang hati tu? Diterangkan oleh Allah Ta'ala akan hatimu itu dengan nur iman. Ada iman lah tu. Dan membukakan ia akan harimu. Bagi iman dan Islam. Alhamdulillah kita dapat iman dan Islam. Kalau tidak, kita orang Melayu ni kalau kita tak dapat iman dan Islam, apa agama kita? Apa agama kita? Hindu. Sebelum kita menerima Islam, kita Hindu tau. Kalau Hindu lah agak-agaknya ni, ramai-ramai ni. Macam mana pakaiannya? Macam mana pakaiannya? Pakai sari. Dari sini ke pintu tu panjang, berbelit. Ya ke tak? Udah lebih belit, perut nampak je kan? Tak benar? Mujur lah. Nama apa bukannya Halimah, bukannya Hamidah, bukannya Rashidah. Namanya apa? Lechmi, Parimala Devi, lagi Kasturi, lagi Saroja. Nama Hindu belakang Sita Dewi dan sebagainya. Mujur lah dapat agama Islam. Pada bila tak puasa apa buat? Ni ramai-ramai ni. Bila tak puasa apa buat? Mawak kabadi. Well. Nak apa tu? Mujur lah ya. Tu kita itu merupakan nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Dan sebenar-benarnya adalah bagi bidayatul hidayah. Hidayah itu nihayah. Artinya sebenar-benarnya bagi bidayah itu nihayah. Bidayah itu permulaan, nihayah itu kesudahan. Dan di belakang yang demikian itu ada beberapa rahsia yang tersembunyi, yang tiada terhingga. Dan di dalamnya beberapa yang ajaib-ajaib. Kalau kita belajar betul-betul ada benda ajaib-ajaib yang kita tahu. Perkara-perkara yang Allah anugerahkan. Heran kita, itu ajaib. Yang tiada terduga dan beberapa ilmu. Dan mukasyafat. Mukasyafat itu pandangan tembus. Nampak kita. Nampak kita tentang kebaikan. Nampak kita tentang apa yang Allah kasih. Nampak kita yang apa yang Allah suka. Nampak kita apa yang Allah benci. Kita buat benda yang Allah benci. Ya? Itu nama mukasyafat. Dia nampak kebaikan dan nampak kejahatan. Dia nampak dua-dua tu. Yang jahat tak dibuatnya. Yang baik tak ditinggalkannya. Itu nama mukasyafat. Ada beberapa mukasyafat. Ajaib-ajaib yang tiada terduga dan beberapa ilmu dan mukasyafah yang tiada dapat dikira-kira. Dan sesungguhnya telah aku taruhkan akan dia dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nak lengkap baca kitab namanya Ihya Ulumuddin. Baru lengkap. Maka sibukkan dirimu dengan menghasilkan akan dia. Baca dengan dia. Ya? Dan dari kerana itulah kata Said Abdullah Al-Idrus, man khosala kitab Ihya Ulumuddin wa ja'alahu arba'ina mukhalladan dhamantu lahu ala Allahil jannah. Artinya apa? Artinya barang siapa menghasilkan akan kitab Ihya Ulumuddin, artinya baca, faham, amalkan, dan menjadikan dia ada 40, menghasilkan kitab Ihya Ulumuddin dan dia jadi 40 jilid. Nescaya aku jamin baginya atas Allah Ta'ala dengan masuk dalam syurga. Kitab Ihya Ulumuddin tu buat lain.
Tulis lain 40 jilid. Nanti dapat masuk syurga. Kemudian lagi apa? Kata Imam Ghazali ya. Fa in ra'aita nafsaka tastilul amala bihadhihi alwadhaifi wa tastankiru hadha alfannu min alilmi wa taqulu laka nafsaka aina yanfa'uka hadha alfannu min almahafili al-ulama'i wa mata yuqaddamuka hadha 'ala al-aqrani wan nadhara'i wa kaifa yarfa'u mansibaka fi majalisil amara'i wal wuzara'i liyuhassalaka ila solati wal arzaqi wa walayati al awqafi wal qada'i fa'lam anna syaitana qad aghwaka wa ansaka fataqalbaka wa maswaka fatalabu laka syaitanan maslaka liyu'allimaka ma tazunnu innahu yanfa'uka wa yuwassalaka allati yughitaka summa a'lam annahu qattun la yasfu lakal malaku fi lakal mulku fi makhaltika fadalla an qaryatika wa yaladika summa yafurunaka bihil mulku al muqimu wan na'imu daimu fi jawari rabbul alamin. Itu kata Imam Ghazali ni ya, cakap Arab. Dia bukan orang Arab tau Imam Ghazali ni, tapi dia macam orang Arab lah tu, kitab bahasa Arab Muslim ni. Maka jika engkau lalai, jika engkau lihat akan dirimu itu berat, ia akan mengamalkan dengan segala wazifah seperti surahan-surahan yang patut dibuat, patut tinggalkan, tapi tak, dia yang suruh buat tak nak buat, yang tinggal dibuat juga. Itu kalau berat rasanya nak melakukan benda yang disuruh Allah Ta'ala tu. Segala wazifah ini, jadi segala dirimu itu pada mengamalkan akan ibadah. Nak semayang malas, nak puasa malas, nak nutup aurat malas, nak baca Quran malas, nak zikir malas, nak selawat malas. Kalau ada orang itulah. Di dalam kitab ini, mana yang suruh dalam kitab ini kita jarang nak buat. Malas saja rasanya. Dan mungkir. Apa tu mungkir? Tak ikut, bantah, buat yang lain. Itu mungkir. Mungkir ia akan fan itu yang bahagian ini. Allah suruh buat, dia tak buat, itu namanya mungkir. Allah suruh jangan buat, dia buat juga, namanya mungkir ya. Mungkir tu tak ikut perintah. Macam orang mungkir janji pukul 8 pergi pukul apa? Janji pukul 8, pukul apa sampainya? Pukul 12 apa sampai? Itu mungkir lah tu. Mungkir janji. Ini kita ni patut kita ada janji dah dengan Tuhan. Tuan-tuan, perempuan ada tak janji dengan Tuhan tadi? Yang subuh ada tak? Apa janjinya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada tak janji dengan Tuhan tadi? Sesungguhnya semayang aku, ibadah aku, hidup aku dan mati aku semestinya ikut peraturan kamu. Nak ikut kamu punya perintah.
Tapi lepas ajar sembahyang, nyemur kain, ketan dia. Itu mungkir. Namanya mungkir ya. Ada tak orang apa itu? Ada tak orang apa itu? Sini tak ada lah. Ada juga? Tak ada. Sekarang tak ada dah ya. Bagus, alhamdulillah. Banggalah saya. Ngapa? Dapat murid-murid yang baik-baik belaka, taat-taat belaka. Ya. Tak pernah nengkin suami. Lagi tak pernah nengkin mak. Tak pernah nyemua kain ketan dada. Tak pernah menyalahi janji. Baik aja. Sedekah haji kerja ya. Alhamdulillah dapat murid-murid jenis apa tu. Itu tak ada mungkir ya. Kalau tak dia mungkir saja. Ya. Udah janji tak buat. Itu namanya mungkir. Mana ke dia mungkir tu? Mungkir ia akan fun ini, fun tu bahagian ini. Yang ini akan dia fun daripada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf suruh jaga hati. Hati juga ikhlas. Lagi apa? Taubat, sabar, tawakal. Itu hati nak baik. Qanaah. Itu hati baik ya. Itu disuruh kita amalkan tu. Tapi dia mungkin tak nak buat. Ya. Tak nak buat yang disuruh tu. Dan buat pula yang dilarang. Pemarah. Lagi apa? Nak mentor aja. Gila dunia, gila harta, gila pangkat, gila puji. Itu yang dilarang dia nak dibuat juga ya. Itu kata yang mungkir tu. Tersebut dalam kitab ini, maka berkata dirimu itu dalam hatimu. Patut kata dalam hati apa? Apa kata dalam hati kita? Manakala memberi manfaat akan daku ilmu ini pada perhimpunan ulama, dan manakala mendahulukan ilmu ini akan daku atas orang yang sama-sama, dan orang yang seumpama. Semua orang nak mencari kerajaan Allah belaka tu. Dan betapa meningkatkan ia akan martabatmu. Tinggi pangkat. Di akhirat esok, dunia ni tinggi pangkat tak ada guna. Tapi di akhirat tak ada pangkat tinggi. Di akhirat esok pangkat apa? Al-muflihun, orang yang beruntung. Tak kata tak? Al-faizun, orang yang berjaya. Al-abrar, orang yang sentiasa berbakti. Ashabul yamin, golongan kanan. Tak kata tak? Itu pangkat-pangkat di akhirat ya. Yang kita tak. Di dunia ni bagus juga lah dapat. Dapat datin ke bagus lah. Mana tahu dapat datin ha? Baguslah dapat, tapi tak ada gunanya. Tengah hidup aja dah mati. Kalau datin tu dah mati, esok di akhirat tu dipanggil datin juga ke? Tak tinggal kalau datin ya. Datin seri tinggal, datin tinggal, raja tinggal, semua tinggal di akhirat. Tapi di dunia ni ada gunanya juga. Itu dia pangkat meninggikan yang sama-sama dan yang seumpamanya. Dan berapa meningkatkan ia akan martabatmu dan ketinggianmu pada segala majlis raja-raja dan majlis segala menteri yang besar-besar, supaya menyampaikan akan dikau kepada pemberian mereka itu di dunia ni, dan kepada kemurahan mereka, dan supaya menyampaikan akan jadi memerintahkan segala wakaf dan segala jadi qadi, boleh dapat jadi qadi. Maka ketahui olehmu bahawasanya syaitan itu, syaitan dia akan cuba goda kita, telah menyesatkan akan dikau. Jadi dia ngaji ni supaya jadi pandai. Dia ngaji nak rajin supaya jadi pandai. Dia pandai jadi ustazah. Bila ustazah orang puji dia, bagus betul ustazah ni pandai ngajar. Bagus ke tak bagus tu? Sebenarnya macam tu. Bagus ke tak bagus macam tu? Orang macam tu dah digoda oleh siapa? Syaitan. Macam saya ngajar ni. Yang saya ngajar macam mana? Nak dipuji dia orang, gunakan perkataannya hebat-hebat. Gunakan perkataan fenomena, paradigma, positif, implementasi, lagi mekanisme. So tengah orang dengar, handai betul ustaz tu guna perkataan-perkataannya. Yang orang yang dengar pun tak faham, orang yang cakap pun tak faham. Bagai dah kalau saya ngajar begitu. Ini sekarang ni saya ngajar macam mana? Bahasa kampung je. Faham tak apa saya ajar?
Faham tak? Bagi ke nak bagi faham ke? Bagi orang seronok ngangen dengar saya ngajar ni. Mana tak? Ha? Nak gunakan fenomena implementasi ada? Seronok dengarnya? Padahal orang yang bercakap pun tak tahu apa maknanya. Jadi, kerana nak apa pujian tu? Itu ketika orang tu dah tertipu oleh siapa? Syaitan. Syaitan memang kerjanya apa? Menipu daya. Ya ke tak? Syaitan tu ada ke nyuruh orang buat baik? Tak ada. Allah dah bagi amaran. Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Bukan aku kabarkan kamu, wahai manusia, wahai anak Adam. Jangan kamu ikut pujukan-pujukan syaitan. Sesungguhnya ia bagi kamu adalah musuh yang nyata. Itu syaitan ya. Jadi menyesatkan diri kau. Macam kita ngaji ni, ada tak syaitan ni? Keliling perempuan ni, ada tak syaitan? Ada. Dibawanya 3 senjata. Sudah saya khabar banyak kali dah. Pertama bawanya apa? Ya Allah, jenuh ngajar orang tu, tak ingat lagi. Mula-mula buatnya apa? Celak. Bila kena celak setan, celak tu tang mana? Tang mata tak betul? Mata. Tang mana? Mata. Bila kena celak setan macam? Mula ngangguk di depan ustaz tu. Ada orang tu tengok. Tengok ke kanan ada tak? Tak ada. Tak ada. Maknanya kalahlah setan tu. Dia kecewa kan? Dia putus asa kan? Dia balik kan? Dibawanya senjata kedua. Apa senjata kedua? Dibawanya kincu. Pandai. Kincu. Kincu buat mana? Buat mana? Bibio. Ada yang sebut bibi tu. Tak betul? Apa? Bibio. Bila kena kincu setan macam? Ustaz ngajar atas meja, dia ngajar di bawah. Ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Ustaz tak ngajar, di belakang ngajar. Ini gelang ni beli di orang kaya. Kena gitu setan lah. Kejap ni tak ada dah. Yang 3, tak jalan juga. Tak berjaya kita bawa kincu. Dia bawanya apa? Dia bawanya tongkat. Ini tongkat tu. Tongkat ni. Apa dia buat dengan tongkat tu? Dia ketuk-ketuknya lutut, dia ketuk-ketuknya paha, dia ketuk-ketuknya bau, dia ketuk-ketuknya suku. Itu yang malam silap tu seremput, silap balik, seremput balik. Rasa-rasa nak barin, segan pula. Ustaz di depan. Atas sudah siapa? Sudah tak tahan, dia angkat tangan. Nak minta keluar. Ingat ustaz tu dia nak pergi ke tandas. Ustaz pun nganggur, dia pun keluar. Bila keluar, dia ambil je motor tu, sorong je dulu. Ya? Tak ada start dulu, sorong je. Udah jauh sana, baru start balik lah dia. Berjaya lah setan. Tengok kejap ni, jaya ke tak? Setakat ini belum jaya lagi. Itu kerja setan ya. Jadi selalu menyesatkan je ya. Itu kerja setan lah. Dia tak pernah menyuruh kebaikan. Mana dia setan tadi? Dan menyesatkan akan dikau dan melupakan ia akan negeri akhirat. Lupa bahawa kamu tidak akan mati. Lupa bahawa kamu akan pergi ke akhirat. Lupa kamu akan kena seksa di kubur. Bangkit dari kubur macam mana? Kita lupa tu. Lupa tu kita buat maksiat lah. Yang itulah tempat engkau kembali. Padahal kita akan kembali ke sana. Kembali kepadanya. Dan ialah tempat kediamanmu. Dan ialah negerimu yang kekal. Udah balik ke sana, ada ke balik ke dunia ni? Tak ada dah. Terus lah ya. Rindu macam mana pun, dia tak akan balik ke dunia ni. Maka tuntut oleh kamu akan syaitan. Artinya apa? Tuntut oleh kamu akan syaitan yang iaitu seumpama dengan kau. Supaya ia mengajar akan kau ilmu dan amal yang lain. Daripada fun ini, fun tasawuf ni. Syaitan tak suka kita ngaji tu. Ilmu tasawuf tu ya. Daripada fun ilmu tasawuf itu, iaitu ilmu yang kau sangka bahawa ia menyampaikan akan kau kepada sesuatu yang kau kehendak akan dia. Padahal tak ada apa bedanya pun. Daripada kebesaran dan kemegahan. Bila kita ngaji yang lain, dapat megah, dapat pangkat, dapat rezeki yang banyak, dapat gaji besar, pangkat besar, cakap besar, rumah besar, kereta besar.
Ya, dah kira. Badan besar. Ya. Berguna tak? Berguna tak kalau kita ikut setan? Berguna ke tak? Tak ada apa guna ya. Tu dah. Bahawa ia menyampaikan akan dikau kepada sesuatu yang kau kehendak akan dia daripada kebesaran dan kemegahan dan terdahulu atas orang yang sama-sama. Dia nombor satu je. Kalau dia ramai-ramai, dia duduk di atas pentas. Ya. Datang ada orang melayan dia nak yang jenis tu. Kemegahan yang terdahulu atas orang yang sama-sama dengan kau dan barang sebagainya. Kemudian maka ketahui olehmu bahawasanya sekali-kali tiada memilih bagimu oleh raja-raja pada tempatmu itu. Udah mati tu tak ada raja kita. Ya, macam itulah kita ingat dapat apa-apa tak dapat. Itu ditipu oleh syaitan tu. Terlebih lagi daripada dusunmu. Habis tinggal. Udah mati ada mak doyan. Ada mak dusun doyan. Ada mak dusun dukung. Ada mak kebun dukung ke? Ada mak kebun getah. Ada mak kebun doyan. Ada mak kebun manggi. Kebun angki ada. Tak ada apa-apa pun, kosong je ya. Jadi tinggal semua tu. Kemudian maka luput akan dikau dengan dia negeri akhirat. Dapat akhirat je, iaitu tempat kerajaan yang muqim, yang tetap. Yang akhirat tu tetap. Ya, kekuasaan Allah sampai akhirat. Itu yang kita sebut Malik Yaumiddin, yang memiliki hari kemudian. Raja ada lagi kuasa? Di akhirat besok raja ada kuasa ke? Menteri ada kuasa ke? Gubernur ada kuasa ke? Yang ada kuasa siapa? Hanya Allah Ta'ala saja ya. Jadi kita hendak yang kuasa, nak kasih sayang Allah yang berkuasa tu mana ketika itu ya. Itu muqim tu yang tetap. Dan nikmat yang daim tu pun kekal. Daim, bukan Daim Zainuddin, itu nama orang kaya. Ini kekal. Daim. Di dalam syurga, yang kekal dalam syurga. Ada satu syurga namanya Jannatul Khuld. Kekal aja. Cantiknya kekal. Nak kata nak? Cantiknya kekal, mudanya kekal, seronoknya kekal, bahagianya kekal, kekuasaannya kekal, tenaganya kekal. Tak kata nak. Tu syurga namanya Jannatul Khuld, kekal dalam syurga tu ada ke orang tua? Ni tua belakang mengapa tak ada? Semua jadi muda belaka. Dah masuk syurga besok. Kalau masuk syurga lah. Muda belaka. Umur berapa tahun? Berapa tahun? 30-an. Ada setengah kitab kata penawar apa kitab hidup sesudah mati. Umur 33 tahun. Walaupun dia mati umur 80. Dia mati umur 90. Tapi besok kembali menjadi 33 tahun. Kalau 33 tahun di dunia ni udah berkedut pipi tu. Esok dalam syurga berkedut kan? Lemon, cantik, indah, lawa. Secantik siapa? Secantik Siti Nurhaliza. Siti Khadijah. Salah. Siti Zulaikha. Sebut Zulaikha. Kita panggil Leha. Dia Zulaikha ya. Yang menggoda Nabi Yusuf tu. Itu nama Siti Zulaikha. Macam itu cantiknya. Nak ke tak nak? Bukan rupa Siti Zulaikha. Kalau rupa Siti Zulaikha mana yang kenal? Ini Siti Zulaikha, Siti Zulaikha, Siti Zulaikha. Mana yang kenal? Rupa-rupa dia lah. Tapi secantik Siti Zulaikha. Rupa-rupa dia lah. Timah apa timah lah. Minah apa minah lah. Enak apa enak lah. Etul apa etul lah. Tapi secantik Siti Zulaikha. Kalau orang lelaki, secantik Nabi Yusuf. Secantik Nabi Yusuf ya. Itu kalau orang lelaki. Orang perempuan Siti Zulaikha. Tapi caranya jadi ahli syurga. Kalau ahli neraka macam Nabi Yusuf juga ke? Macam Siti Zulaikha ke? Gimana keadaannya? Seperti binatang yang diamal, perangainya diamal ke dalam dunia ni. Ada orang bangkit macam serigala, siapa nak? Ada orang bangkit macam beruk, siapa nak?
Ada orang bangkit macam ular, tak pernah. Ada orang bangkit macam keldai, tak pernah. Ada orang bangkit sebagai macam babi, tak pernah. Tak pernah bangkit jadi babi. Itu keadaan dia kalau dia ahli neraka, ya. Jadi kita nak bangkit seperti Nabi Yusuf ataupun kalau perempuan Siti Zulaikha. Ya. Baik. Kemudian maka ketahui olehmu bahawasanya sekali-kali tiada memilih bagimu oleh raja-raja pada tempatmu itu, terlebih lagi daripada dusunmu dan negerimu. Kemudian maka luput akan dikau dengan dia di negeri akhirat masuk, ya. Luput semua hilang, iaitu tempat kerajaan yang muqim, yang kekal, yang tetap. Dan nikmat yang daim tu kekal di dalam syurga, iaitu tempat menghampirkan diri kepada Tuhan, iaitu Rabbul Alamin. Tuhan kita Rabbul Alamin. Habis. Ya. Cukup. Kemudian ini satu. Ada lagi ya? Dah sikit lagi. Boleh tak? Sikit lagi je, ya. Ini satu kesempurnaan. Pesanan terakhir Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dia. I'lam anna at-talibu lidaril akhirah al-mu'ridu 'anid daril faniyah ila qad zakartu fi hadzal kitabi ba'dal masaila al-amaliyati wal ad'iyati an-nafi'ati mukhalifan lima tamada alaihi ba'dul fuqaha'i fa'tamidhu wa'mal bima fihi wa la tukhalifhu fa inni tabi'un wa muqalladun fihi li akbar al-fuqaha'i wa imamihim wa imamihimul imami hujjatil Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa huwa jami'un lil fiqhi wa tasawuf. Artinya ketahui olehmu, hai saudara kami, wahai puan-puan, ketahui olehmu, ya. Apa nak tahu ni? Yang menuntut bagi negeri akhirat. Semua ni nak menuntut negeri akhirat. Siapa tak nak kenal? Semua tak nak apa pergi juga. Benci dengan akhirat, dia tak nak pergi akhirat juga. Jadi kita ni semua menuntut negeri akhirat ni. Yang berpaling daripada negeri fana. Negeri fana tu negeri apa? Negeri fana tu negeri apa? Negeri dunia lah. Negeri yang binasa. Dunia ni binasa tak? Dunia ni binasa ke kekal? Binasa. Matahari binasa, bulan binasa, pokok binasa, binatang binasa. Habis semua. Itu fana. Bahawasanya telah aku sebutkan di dalam kitab ini akan setengah daripada beberapa masalah yang diamalkan dan daripada beberapa doa yang manfaat, padahal menyalahi ia bagi barang yang dimuktamadkan dan dimukmadkan atau dipegang atasnya oleh setengah fuqaha tu ahli-ahli fiqh. Maka pegang olehmu akan yang di dalam kitab ini. Pegang betul-betul apa yang di dalam kitab ini dan amalkan olehmu akan barang yang di dalamnya ini. Dan jangan engkau menyalahi akan dia. Mana yang suruh buat, mana yang dilarang jangan buat. Maka kerana bahawa aku mengikut dan taklid itu berpegang pada masalah ini bagi sebesar-besar fuqaha itu ahli fiqh, ya. Fuqaha dan imam mereka, iaitu Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Nama imamnya Imam Ghazali. Dia gelarannya Hujjatul Islam rahimahullah ta'ala. Dan iaitu menghimpunkan bagi fiqh dan tasawuf, dan iaitu yang terlebih aula, terlebih utama tempat kita taklid pada segala amal kita tu. Seperti kata Al-Ustaz Al-Azam itu yang besar, Said Abdullah Al-Idrus bin Said Abu Bakar As-Sakran, ya. Basim bagi Said Abdul Qadir Al-Idrus. Itu ulama besar ni, ya. Sikit lagi. Wa alaika ya talib al-khulwati
bitaqlidi Al-Ghazali fi jami'il muamalatik wa'tamid syaihan fi qalbika hayyan aw maitan allazi targhabu fi i'tiqadihi wa hubbihi wa ta'zimihi wa hurmatihi wa tasdulu fi hubbihi irdaka wa malak. Dan lazimkan olehmu hai orang yang menuntut khalwat. Khalwat apa? Berjumpa secara sulit dengan Allah Ta'ala, itu khalwat. Berdua-duaan hanya dengan Allah saja, namanya khalwat. Iaitu tempat berbuat ibadat yang sunyi, dengan taklid akan Imam Al-Ghazali, ikut apa yang disarankan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini dan kitab lain-lain yang dikarang oleh beliau rahimahullah ta'ala, pada segala ilmumu dan ibadahmu, dan pegang olehmu akan seorang syekh. Syekh itu tuan guru, yang pegang mana-mana tuan guru, sama ada ia hidup atau mati, tuan guru tak ada lagi ke tak ada lagi, pegang cakap dia. Yang gemar engkau kepada mengiktiqadkan, berpegang betul pada dia, cakap dia tu, percaya betul, mengiktiqadkan akan dia, dan kasih akan dia, dan ta'zim, memuliakan dia. Ta'zim tu memuliakan akan dia, dan hormat akan dia, dan engkau berikan kerana kasihmu akan dia, dan akan kemuliaanmu, dan hartamu, kalau boleh bagi harta dia juga, ya. Dan lagi pula katanya di dalam kitab yang tersebut itu, wal yakun fi khulwatihi mustakhdiran zikra rabbihi mutakhayyilan jisma nabihi mutawahuma suratal Ghazali wadawwarata syaikhihi fi lailati wa naharihi. Dan hendaklah ada di dalam khalwatnya. Khalwat tu bersunyi-sunyian dengan Allah aja, khalwatnya. Dia seorang-seorang je, tak ada ngerak ke satu kampung pasang lampu luar dalam. Kalau dia orang tahu dia main tahajud seorang, contohnya. Itu bukan khalwat namanya. Bila khalwat tu dia seorang je, dia nak pasang lampu di rumah pun samar-samar aja, itu khalwat antara dia dengan Allah aja. Tak ada benar bunyikan horn tokar dulu, peng. Kemudian datang tengok rumah aku ni terang, aku sedang tahajud ni, jangan. Dia antara dia dengan Allah aja. Dan hendaklah ia di dalam khalwatnya itu menghadirkan ia akan dirinya, hati itu ingatkan Allah, pada menyebut ia akan Tuhannya, dan diingatkan di dalam khayalnya, dia fikir, yakni dalam hatinya itu akan jalan ataupun jisim nabinya. Ingatkan Nabi, mujur ada Nabi bagi kita Islam, nunjuk kita macam mana semayang, nunjuk kita macam mana nak jadi baik, nunjuk kita mana yang jahat dan sebagainya. Itu ada Nabi, ya. Dan mencita-cita ia dengan hatinya, ya, rupa imam, iaitu apa? Imam Al-Ghazali. Bayang mana rupa Imam Al-Ghazali tu. Dan rupa syekhnya, tuan gurunya siapa? Pada malamnya dan pada siangnya. Ingat itu, ya. Habis. Betul tak? Wallahu taufik. Allah yang datang taufik, ya. Kemudian wa kana al-faraghu minar rahmati hadzal kitabi makkatal musarrafati fi yaumil salasil khamisi min syahril muharrami fi sanatil alfi wa mi'ati wasnataini wa tis'ina minal hijratil nabawiyah sallallahu ala sahibiha wasallam. Dan adalah selesai daripada menterjemahkan akan kitab ini di dalam negeri Mekah
Al-Musyarrafah, katanya yang paling mulia. Mekah tu paling musyarrafah. Kalau nama Syarif tu mulia lah. Ada nama Syarifah tak? Mulia tu. Musyarrafah. Mekah Makkatul Musyarrafah. Mulia tu. Orang nama Syarifah tu mulia tu. Said tu mulia tu. Musyarrafah pada hari Selasa yang kelima hari. Hari Selasa tu 5 bulan. Pada bulan Muharram. Bulan Muharram tu bulan yang pertama dalam tahun itu. Namanya Muharram ya. Akan datang bulan Muharram ni ya. Awal Muharram selalu kita nyambut tu. Pada tahun 1192. 1192 itu tahunnya ya. Tahun hijrah tu ya. Sekarang ni berapa? 1445. Ini 1192. Dan 92. Dari tahun hijrah. Nabawiyah itu Nabi ikut tahun hijrah Nabi. Mulanya Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berkata hamba yang banyak berdosa. Siapa hamba ni? Pengarang kitab ni. Hamba yang banyak berdosa lagi sangat berkehendak kepada ampunan Tuhannya. Namanya apa? Ahmad Fahmi bin Zamzam. Ni mengarang kitab ni. Dah meninggal dunia, baru lagi meninggal dunia pun Fahmi Zamzam. Lagi apa? Abu Ali Al-Banjari, dia orang Banjar. Dia orang Banjar. Oh, tak kena orang Banjar ke? Orang Banjar. Tak ada orang Banjar ni? Tak ada ya? Orang Banjar orang banyak duduk di mana? Di Sungai Manik Banjarnya. Lagi mana? Lagi mana banyak? Pekan Serai, banyak orang Banjar ya. Menantu saya orang Banjar seorang. Al-Banjari. Ada orang dengar Arsyad Al-Banjari. Itu orang Banjar tu. Al-Banjari. Ya, bangsanya An-Nadwi, kelulusannya Al-Maliki, mazhab Maliki. Gelaran yang dianugerahkan oleh gurunya Asy-Syafi'i. Mazhabnya mazhab Syafi'i. Asy-Syadzili ikut Imam Ghazali. Tarekat,nya ya, hafizahullah taala. Berarti dia hafiz Quran, dia hafal Quran. Telah selesai daripada mentahqiq kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslahil Muttaqin. Ini di Khazanah Banjariah. Dia orang Banjar. Ya, Manhaj Tarbiyah Islamiah. Derang Pokok Sena Kedah. Di Kedah ni dalam kita ni. Malaysia pada Rabu 12 Zulqaidah 1426. Berdepan dengan 14 bersamaan dengan bertepatan dengan 14 Disember 2005. 2005 siap ya. Yang dikarang oleh atau disusun semula oleh Fahmi Zamzam Al-Banjari. Nama ustaznya Ustaz Fahmi Zamzam Al-Banjari. Saya pun nak tengok orang ni ya. Baru lagi meninggal dunia ni. Yang mengarang kita ini. Orang Banjar lawa lah ya. Putih orang ni ya. Habis. Sekian dulu pembacaan kitab kita ni. Ya. Tamatlah kontrak saya dengan perempuan. Ya. Baik. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada nak bangkang. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada nak tanya juga. Semua dapat ya? Atau kalau semua dapat, kenapa bila saya tanya tak berjawab? Alright, mudah-mudahan kita dapat kebaikan daripada pembacaan kitab ini. Tapi malangnya, yang ramainya dulu tak baca. Udah penghujung baru kita baca ni. Dari awal tak baca. Patutnya dari awal kita baca. Masa taman sosial tu. Kami kan di sana. Ya? Dari sana. Semuanya? Semua kan apa? Tak ada orang betul karang ni? Ada. Semua sekali? Seorang tak ada yang datang lambat? Ada tak orang baru? Ada. Alright.
Sekian dulu. Tahun berapa mula-mula? 2015. 2012. 2012. Kenapa 2000 berapa? 24. Berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun baru tamat. Mana ngeri kan? Mujur dapat tamat. Alhamdulillah. Saya ucapkan tahniah kepada perempuan kerana dapat menamatkan kitab ini. Ya, bukan senang ni. Ada kitab yang tak tamat-tamat dengan ada. Tapi kita boleh tamat. Alhamdulillah. Dan saya kitab ni banyak tamatnya di yang taman sosial tu bawa kejap ni tamatnya. Kemudian ada kitab ini di banyak lagi tempatnya. Ada sudah tamat juga dah. Di Timur ada tamat. Lagi mana? Di Gopeng ada tamat. Banyak-banyak tempat yang ada tamat ya. Alhamdulillah. Sekian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi